Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Berserta Kuasa Masjid Al-Ghafur pada Lati Perlis, tuan-tuan kepada Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan, diberi kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Itu tuan hari ini 29 September bersamaan dengan 11 Safar, dan tajuk kita hari ini berkaitan dengan sambungan jual beli, yang mana tajuk ini berkaitan dengan larangan menyimpan makanan asas kaum muslimin. Cerita dia macam mana? Tajuk kita peniaga, kita borong barang. Contohnya pada Lati ini Perlis, kita borong apa? Berat apa? Kita bolehlah kata gula. Beli gula tu dia 2 tan, 3 tan, 10 tan, simpan gudang kita. Satu masa nanti Perlis tak ada gula, habis. Lagi apa? Duduk lepas tu, duduk seminggu, lepas tu 2 minggu, kita keluar gula kita. Duduk jual RM2.5, RM3.5, jadi RM5 sekilo. Contoh. Jadi apa benda lagu ni Nabi larang tuan. Tak boleh kita pi monopoli, kita ambil banyak-banyak barang, kita simpan. Jadi benda apa ni? Makanan asas. Jadi apa dia? Beras ke, apa benda yang gandum ke, tepung ke, benda keperluan apa masyarakat kita. Kita saja apakah benda yang Nabi larang dan sebab apa? Benda apa yang boleh pula? Kita tengok apakah larangan Allah dan larangan Nabi, tuan-tuan. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit tentang adab berdoa. Tadi tuan-tuan kita berdoa, ketika semayang pun kita berdoa, antara azan iqamah, selepas solat sunat kita berdoa, lepas habis tadi wirid berdoa lagi. Jadi sunnahnya kita berdoa. Jadi, apakah ada adab yang Nabi ajak kita ketika kita berdoa, tuan? Adab berdoa. Agar doa kita mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab itu adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamah, dan ketika posisi bersujud. Yang pertama sekali, kena cari waktu mustajab. Berdoa ni Allah kata ud'uni astajib lakum. Berdoa padaku, aku akan kabulkan. Mintalah apa pun Allah akan bagi. Cuma ustaz, awak dah minta doa terlama ni tak boleh-boleh pun. Dia ada banyak sebab. Pertama, doa ni minta la dapat la. Alhamdulillah. Jenis lagu tu kalau kita bahasa kita mulut masin. Minta la dapat la. Yang kedua pula, minta la tak bagi la. Dia bagi 5 bulan, dia bagi 5 tahun lagi, 50 tahun lagi ke contoh. Bagi juga tapi lambat. Ada yang minta doa tuan sampai kesudah meninggal, tak boleh doa tu. Tapi Allah bagi akhirat tuan. Ada tuan. Jadi semua ni ada. Bahkan ada setengah doa minta tak boleh langsung. Hilang pun tak boleh, ke depan tak boleh, meninggal pun tak boleh, akhirat pun tak boleh. Sebab apa? Dia ada banyak sebab. Mana mungkin kita ni doa rezeki haram, duit yang halal apa? Yang halal bukan, ambil yang haram, pakaian yang haram, semua yang haram. Jadi doa tak terpakai tuan. Dia ada banyak faktor. Tapi kalau dalam segi waktu pula, ada waktu-waktu yang mustajab. Bila ni hari Arafah, bila mai bulan orang pergi haji tu, wukuf di Arafah tu, hari tu doa mustajab. Bila lagi bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan doa mustajab. Bila lagi petang hari Jumaat. Hari Jumaat tu ada satu masa yang mana doa time tu Allah mustajab. Dalam bab ni ada ulama kata awal pagi Jumaat, ada yang kata tengah hari Jumaat, ada yang kata ketika khutbah, ada antara 2 khutbah, ada lepas main Jumaat, macam-macam. Bila tengok balik hadis yang sahih, ada satu dalil tu Nabi sebut waktu dia pendek, tak lama mana, iaitu petang Jumaat, antara asar nak pergi ke maghrib. Itu doa yang mustajab. Lagi waktu sahur, tuan-tuan puasa. Bila contoh hari Isnin, Khamis, puasa seminggu 2 kali. Jadi waktu sahur tu perbanyakkan doa. Kita makan sahur saja, tak doa pun. Lepas ni berdoa tuan. Ketika buka puasa pun doa mustajab. Sepanjang puasa pun mustajab.
Dan yang seterusnya ni 1/3 malam terakhir. Sebab apa Allah beritahu? Allah turun langit dunia 1/3 malam terakhir. Siapa minta doa pada aku berikan. Minta hajat, aku tunaikan. Minta ampun, aku ampunkan. Minta tuan-tuan. 1/3 terakhir kita doa. Ketika sujud, doa mustajab juga. Hala ni musim hujan, minta doa. Hujan turun tu, ketika hujan turun tu, minta doa tuan, pun mustajab. Jadi ada banyak tempat-tempat yang mustajab kita boleh berdoa. Waktu sahur atau sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, dan ketika posisi bersujud. Tadi ni antara azan iqamah. Bila ni tuan-tuan, kita semayang 5 kali sehari semalam. 5 kali orang azan, 5 kali orang Tok Bilal iqamah qamat. Tadi ni antara azan subuh tadi nak pi Tok Bilal iqamah tadi, ada 5 minit, ada 10 minit, ada 15 minit kita berdoa kan. Sebab doa tadi tu mustajab. Pasal kita masih lebih kan. Kan masih lebih. Mana kata Allah makbul tu lebih, ataupun peluang Allah nak makbul tu tinggi. Chances kita tu, peluang kita tu, berdoa ketika tu. Bila lagi ketika sujud, ketika sujud pertama minta doa panjang lagi. Kedua boleh sepanjang sujud, boleh lama kan. Cuma kita sembahyang dengan imam, kena setakat mana imam sujud, itulah keadaan kita, doa kita. Ustaz tak ada nak doa ustaz, tak imam bangkit dah. Imam dia akan sekata, kalau dibaca 3 kali 3 semua, 5 5, 10 10 semua. Subhanallahi azim wa bihamdi contohnya. Dia baca 6, dia baca 4, dia baca 7, terpulang atas dia. Tapi sekata. Ustaz tak imam baca sat sangat, tak ada nak doa apa. Tak ada masalah. Ba'diyah lagi lama mana pun buat lah sujud tuan-tuan. Sehari duha lama mana pun sujud lah. Sejam ke 2 jam ke terpulang tuan-tuan. Kalau malu tuan daripada orang ramai ni, bangkit buat di rumah, buat tahajud, siapa pun tak tahu. Bangkit malam 2-3 pagi, dia sujud pertama lama, kedua lama, minta lagi, berterima kasih dalam doa, mengadu dalam doa, minta apa dalam doa, minta tuan. Sujud ke berapa ni? Allah tak bagi tahu pun, Nabi tak bagi tahu. Sujud pertama ke, kedua, ketiga ke, sepanjang sujud. Saya dulu dah faham, sujud pertama biasa, kedua biasa. Tu buah lah tu, lama sikit. Tak ada kata sujud yang lah tu kena lama. Di sebarang sujud boleh lama. Cuma amalan kita, lah tu lah nak minta kemuncak. Tu cerita lain lah. Nak himpun ke apa kat lah tu, boleh. Tapi nak kata, lah yang mustajab. Jangan kata lagu tu. Kalau kata lah, buat main dalil. Mana dalil kata sujudlah tu yang mustajab? Tak. Sebarang sujud, ketika sujud wajib, sunat kan, silakan kita berdoa tuan. Bersujud. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Jadi yang kedua pula adab dia nak bagi doa kita makbul ni, banyak-banyak adab. Satu, kalau kita tahu kiblat belah ni, pusing arah kiblat, kita angkat tangan berdoa. Doa boleh angkat tangan. Buktinya apa? Saya lagi tuan-tuan senok perut, pergi bilik ayak belakang tu. Tak jumpa lagi lah orang pergi kat pintu bilik ayak tu, dia angkat tangan doa. Hei Pak Mat ni baru terbiak apa? Dia angkat tangan nak masuk bilik ayak. Doa ni. Nampak? Betul sunnah doa, tapi tak perlu angkat tangan. Kita nak masuk masjid tadi, Nabi ajak langkah kanan masuk masjid dan berdoa. Tapi tak ada riwayatkan kena angkat tangan. Nampak tuan? Ada tempat yang kita kena angkat tangan, ada tempat yang umumnya berdoa tak perlu angkat tangan. Jadi pergi bilik ayah kan, nak pakai baju kan, dia pakai angkat tangan dan doa. Ayah ni buat angkat tangan ni, nak pakai baju doa. Tak, sunnahnya baca doa. Bismillah pakai baju contohnya, tak perlu kita angkat tangan. Tapi kalau nak berdoa betul-betul, kita angkat tangan tadah tuan. Tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Jadi Nabi di padang Arafah tu dia angkat tangan tuan, kiblat ni kan, ke arah kiblat dia angkat tangan sampai bila? Sampai matahari terbenam, sampai waktu maghrib tu. Dan dalil lain kata pula sampai nampak ketiak Nabi yang putih, angkat tinggi-tinggi. Sunnahnya sekali-sekala kalau kita perlukan doa itu mustajab, penting sangat, boleh angkat tinggi-tinggi. Tak ada lah kata lepas mayang berjemaah tu dia Pak Mat, Pak Lah, dia angkat tinggi semua. Nampak? Betul sunnah, tapi bukan Nabi angkat selalu. Betul angkat benda doa kalau angkat tangan, ni paras muka bau ni, ni muka ni. Minta betul-betul. Ni minta apa letak atas paha, malah nak minta doa tapi macam minta tak minta, bersungguh tak bersungguh. Macam kita lah. Ayah mandi. Dia minta pun kasar. Muka tengok sana, mandi ayah. Nak bagi tu kan? RM1 nak bagi lah. Ayah sihat lah ni no. Urut belakang sikit, minta RM1 ayah. Nak RM2 pun bagi. Nampak kan? Tu manusia. Allah ni ada adab dia. Menghadap arah kiblat.
tertib dia, angkat tangan ke arah Allah, menghadap ke arah kiblat tu. Itu ada adab dia. Jadi hadis Muslim, kita minta apa yang Nabi beritahu. Terbenam. Ketiga, memulai doa dan memuji Allah serta bersalawat kepada Nabi SAW. Okey, dan adab berdoa ni bukan minta tuih, dia ada adab dia. Mula puji Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim dan sebagainya. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Surat pada Nabi. Macam kita lah, kehadapan adindaku yang dikasihi, apa khabar, kekandang sihat di sini. Tanya khabar dulu, puji dulu. Lama tak nampak dinda, comel lagi ke? Contoh, jangan bercinta dulu. Lah ni tak ada lah tuan. Surat dulu ni hantar hari ni, minggu depan tu dibaca. 2 minggu lagi baru terbalik. Lah dah. Buka-buka headset, apa khabar sayang? Tu dia, sat balas tu InsyaAllah lambat balas. Seminit pun rasa lama lah. Dulu ni, sanggup tunggu tuan, sebulan tak apa. Sebab apa? Sayang ni pasal. Nampak tak? Jadi abang kata, doa pun sama juga. Kita puji Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalati wassalam. Itu adab berdoa. Jadi samalah kita tulis pun. Surat pun dia ada kepala surat dia. Apa dia ayat awal. Kemudian baru masuk isi. Itu kita menulis karangan, menulis surat. Ni berdoa pun ada tata cara dia. Kita puji Allah dulu, kita salawat pada Nabi, dan kita masuk doa yang kita nak tuan. Wasallam. Apabila kalian berdoa, hendaknya kalian memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoalah sesuai kehendak. Jadi doa dia puji Allah dulu, salawat pada Nabi, baru masuk doa. Dan sebelum kita perasan, Ya Rahman Ya Rahim, berilah apa-apa. Yang Aziz Ya Jabbar, kita selit nama pula Asma'ul Husna. Allah suka bila kita selit nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, dan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Contoh, kita selit dengan nama-nama Allah ni. Jadi itu antara sunnah-sunnah yang Nabi ajar kita. Keempat, berdoalah dengan suara yang lirih. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Jadi ada dalil tuan, tak kata kuat berdoa, taklah kata pelan, sederhana. Pada patut kita lah. Kalau kita seorang-seorang, pada patut. Kalau kita sembahyang berjemaah ramai, janganlah sampai doa apa, dengar apa sebelah pula. Kan? Dia kita. Dia ganggu orang sembahyang, dia main bab lain pula, berdosa tuan. Sebab apa? Kawan kita tengah sembahyang, dia berdoa pada Allah, munajat pada Allah. Kita pun berdoa juga, tapi kita bukan tengah sembahyang. Pelankan suara kita. Baca Quran dengan sembahyang, Al-Quran kena pelankan, tak boleh kita kuatkan. Sebab apa? Mengganggu orang sembahyang, itu berdosa kan. Berdoa dengan khusyuk, merendahkan diri dan penuh harap. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Doa pula kita kena khusyuk, kena minta betul-betul. Adab berdoa, dan mereka berdoa kepada kami dengan sebab doa ni dia kena mengharap betul-betul. Ya Allah, nak bagi pun boleh, tak bagi pun tak apa. Tu dia. Kita minta doa, kita kata pula ke Allah, nak bagi, tak bagi pun tak apa. Tapi hati tu nak sungguh-sungguh, tapi mulut tu malu Allah nak minta. Tak, dengan Allah minta lah. Kalau manusia ni, kalau kita minta 5 kali minta, dengan aku minta lagi, kemarin minta dah, minta pula, orang itu pun tak bayar lagi, dia minta lagi. Contoh, manusia lagi minta, lagi rasa awak aku seorang aja. Macam YB kat sini aku seorang, YB lain banyak lagi. Macam aku seorang kaya, orang lain kaya lagi, dia minta dekat orang lain. Ada Allah tak? Allah ni lagi minta kat dia, lagi dia suka. Sebab apa? Hanya kepada dia saja kita minta. Dia mahu kaya, dia nak bagi, tapi kita tak minta. Minta. Jadi janganlah kita rasa malu ke Allah nak minta satu-satu tak. Minta kepada Allah. Sebab kita bergantung harap kepada Allah. Itu yang Allah nak. Yang kita pergi minta kat Tok Bomoh pula, kat Tok Bawang pula, kat sebagainya. Jangan. Kita minta kepada Allah. Hadis apa itu tentang ni Al-Anbiya surah 90. Harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan. Jadi kita harap tu doa ni Allah makbul. Kena beranggapan baik pada Allah. Cuma cepat lambat ke apa, itu hak Allah, kerja Allah. Jadi kita ni penuhilah, minta betul-betul, munajat betul-betul. Tadi puji Allah dulu, salawat pada Nabi, masuk doa, sebut nama-nama Allah Asmaul Husna, kemudian kita mengharap betul-betul. Jadi benda yang haram, apa cuma rezeki yang haram yang kita ambil sebenarnya. So benda itu penghalang doa kita makbul. Allah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan.
Ketujuh, pahamilah makna doa yang kita baca agar Kena faham kan, ni doa apa minta pun tak ketahuan awak. Halah, pasal apa ni? Tak ketahuan jui. Minta apa pun tak tahu. Tok Imam depan minta, ya Allah Tuhanku, amin, bahasa Arab. Bagilah aku kahwin 4, amin. Tu dia kita minta. Tok Tok Imam kahwin 4, kita amin ramai. Tok Imam kahwin 4 apa ni? Yang kita tak tahu mana-mana. Kan? Yang doa kita minta pun apa ke minta pun tak tahu. Minta betul-betul. Dia tak perlu kita sebut lafaz tu. Doa ni dalam hati pun kita minta, ingin apa minta. Kalau tak keluar mulut pun hati ni minta, itu pun iya. Jadi bukan doa ni perlu dilafazkan. Nak kahwin tak apalah, saya terima nikahnya, kan? Tak apalah, itu kena lafaz. Ni bab doa ni bukan kena lafaz. Dia lintasan hati, apa dia minta. Niat pun sama, dia lintasan hati. kita sadar dengan apa yang kita minta. Tahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan hati yang lengah dengan doanya. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Jadi boleh ulang, tuan. Kalau benda tu penting, ulang sekali, 2 kali, 3 kali. Ya Allah, Engkau lah aku mengharap. Ya Allah, tempat aku minta pertolongan, tempat aku bergantung, minta. Jadi semua tu boleh kita amalkan. Rasulullah SAW ketika berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulanginya 3 kali. Nampak? Sunnahnya 3 kali. Kalau benda tu penting, ya Allah Tuhanku, bagilah elok padiku ni bendang ni, dan ambil padi ni jangan padi rebah, padi ni bagi elok, ayak ni bagilah turun hujan ni Allah, nak tabuk baja apa, nak tengala ke apa ke. Jadi kita minta. Jadi kalau betul benda tu penting, kita boleh ulang sampai 3 kali. 9. Tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Jangan ada sikap pula, minta lala nak turun hujan lala. Janganlah benda tu kan, sabar. Sebab apa? Mungkin Allah tak bagi lagi yang ni, mungkin Allah bagi esok lusa. Sebab rezeki ni banyak luas. Kita nak minta hujan, yang dia ni pula apa tu menoreh getah, tak mau bagi hujan. Nampak kan? Allah timbang tarah. Mungkin hujan sekali-sekala sesuai dengan keadaan dia. Yang bendang boleh teni, yang ni pula boleh menoreh. Jadi semua tu benda tu ada kaitan. Jadi kita duk pulun kita, dia rasa kita ni betul, Allah itu salah. Dah Allah bagi tepat pada masa. Allah tak pernah bagi salah rezeki, tuan. Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Seseorang mengatakan, saya telah berdoa namun belum saja dikabulkan. Jadi kita berdoa, belum saja dikabulkan. Sebab dalil kata pula, Allah akan kabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Cuma cepat lambat dan sebagainya, itu kehendak Allah. Ini adalah bentuk ketergesa-gesaan. Ke-10, banyak bertaubat dan rajin melakukan amalan sunnah. Tidak. Jadi bila kita berdoa ni, perbanyakan bertaubat, astagfirullah, kena isap. So kita tahu perasaan, nak berdoa ni kita mengisafi dulu. Astagfirullah, lepas sembahyang tu. Kemudian baru kita berdoa contohnya. Kemudian apa lagi? Apa panggil? Ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika hambaku itu meminta kepadaku, pasti aku berikan. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku memberikan perlindungan. Jadi amalan sunat kita ni, solat qabliyah, solat ba'diyah, puasa sunat dan sebagainya. Benda-benda sunat ni penyebab Allah suka. Yang wajib dia buat, yang sunat pun dia buat lagi, ditambah lagi. Allah cinta kita, tuan. Bila Allah mula cinta, minta apa pun boleh. Macam kita lah, kalau mau kita sayang ni kan, nak minta apa pun, kambing golek ke apa, ikan bakar ke apa ke, dia buat semua, tuan. Tu dia sayang kita. Contohnya manusia ni kalau sayang seorang makhluk ni, dia akan buat apa yang makhluk tu. Jadi kita ni bagi sayang, Allah sayang kita ni, minta pada Tuhan kita, dan Allah sayang kita, apa yang kita minta pun Allah akan kabulkan, Allah akan berikan. Jadi macam mana Allah nak bagi Allah sayang? Buat apa yang suruh, tinggal benda yang Allah larang. Dan benda sunat ni Allah suka, tuan. Ke-11, hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Setengah tu buat doa beban. Kita minta benda keburukan, dengan minta kebaikan ke doa ni. Ia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia memiliki sifat tergesa-gesa. Ke-12, menghindari makanan dan harta yang haram. Jadi ni kena jaga makanan kita. Halal haram tu kena tengok betul-betul. Bukan pakai balun, bukan pakai belasak je. Kena tengok balik sumber rezeki halal ke tak, nak belanja macam mana dan sebagainya. Sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana dia memerintahkan kepada para rasul dalam firman Allah yang artinya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yaitu makanan yang halal, dan kerjakanlah amal saleh. Allah juga berfirman yang artinya,
wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, lusuh dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Allah, Ya Allah. Nampak, dalam dari ini Nabi sebut cerita macam mana jumpa orang lelaki ni berjalan jauh, rambut pun tak terurus, baju pun lusuh, berdebu. Memang jalan jauh ni, musafir. Yang mana dia ni kalau kita berdomen, berdamu sebagainya, dan dia berdoa pula, Ya Allah, Ya Allah. Dia minta kepada Allah. Kalau sekali tengok tu, baguslah dia ni. Tapi apa yang Nabi beritahu? Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram, lalu bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Jadi hadis Muslim, mana mungkin kita makanan haram, rezeki haram, pakaian haram, semua haram. Dia minta kepada Allah pula. Tok Tika nombor ekor, jumpa Tok Bomoh, percaya benda syirik, tapi pada masa sama dia minta kepada Allah. Mustahil Allah nak bagi. Jadi apa pun balik pada Allah balik. Taubat nasuha, taubat betul-betul. Hanya Allah saja yang kita tempat kita bergantung dan kita meminta pertolongan. Okey, tajuk ni tajuk minggu lepas tu kalau tuan ingat. Saya dah kaji balik bab jual beli. Haram hukumnya menyembunyi, cacat dan tipu daya dalam jual beli. Cerita dia dijual beli, dia kecoh, dia bohong, dia buat tipu muslihat dalam jual beli, ataupun cacat benda tu dia kata elok. Jadi semua benda ni tak boleh kita buat. Contoh dalil yang pertama dari Abdullah bin Al-Haris dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar. Khiyar ni, jual beli ni dia boleh pilih. Si pembeli tu boleh tengok nak A ke nak B. Buah apa? Buah buah temikai. Oh yang ni ke, yang tu ke. Buah apa? Buah rambutan ke apa. Dia boleh pilih-pilih. Dan hak dia untuk memilih. Kemudian dia kata lagi, selama mana mereka belum berpisah, selagi mereka duk jual beli tu clear, lagi tak habis lagi, dia boleh pilih. Dah pilih elok jual beli tu, saya jual nak, saya beli nak, itu sebelum berpisah. Jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskan jual beli, bayar elok, semua clear, yang jual pun jual elok, yang beli pun bayar dengan elok, jadi nescaya diberkahi penjual beli mereka, jual beli mereka tu. Allah redha. Yang jual pun Allah redha, yang beli pun Allah redha. Jika mereka berdua menyembunyikan, dia perkecoh, yang jual pun nak kecoh, jual barang tak elok, yang beli pun nak bayar sikit, tuang pun. Contohlah dua-dua nak kecoh ni, apa jadi? Jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, dan nescaya akan dicabut keberkahan tadi. Si penjual tadi mungkin dia laku barang dia, tapi dia kecoh, tak berkat rezeki dia. Tak apa, si pembeli tadi si jual elok dah, tapi si pembeli pula bayar tak betul, bayar kecoh ke apakah. Jadi jual beli itu Allah tak reda kan. Abu Daud berkata, sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli akad khiyar. Khiyar ni jual beli yang mana dia boleh pilih. Dia boleh yang si A, si B pilih sebagainya. Dah puas hati sekian harga, puas hati, bayar. Yang ni pun bayar, ni pun ambil barang, berpisah. Kalau dua-dua buat elok, Allah berkat jual beli itu. Kalau dua-dua tu kecoh tak betul, Allah akan tak berkat jual beli itu. Pengertian khiyar apa dia? Khiyar ini memilih. Dalam jual beli maknanya adalah memilih yang terbaik dari dua perkara untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli. Jual kereta ke, jual rumah ke, jual apa benda lah, ada 2-3 benda ni dia pilih-pilih, A, B, C, benda ni, benda ni, benda ni. Jadi benda tu hak si pembeli. Si penjual ni dia boleh beritahu, boleh cerita yang ni apa dia, ni apa dia, ni harga berapa, ditimang tara, tak boleh paksa dalam jual beli. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bahawa dilaporkan kepada Rasulullah SAW tentang seorang lelaki yang melakukan tipu daya dalam jual beli. Kisah seorang lelaki ni dia bohong dalam jual beli. Maka Rasulullah SAW berkata, jika engkau menjual sesuatu, maka ucapkanlah la qilabah, tidak ada tipu daya. Boleh ucap, ni saya jual ni tak bohong betul ya ni. Dia boleh kata lagu tu. Tapi jangan kata pula, wallahi saya jual ni elok. Tak perlu kita disebut sumpah nama Allah. Lillahi elok ni buah raya ni, lillahi elok ni kereta ni, wallahi jangan. Kalau nak kata elok barang saya jual ni, tak tipu, saya tak tipu, saya betul. Kalau kata lagu tu boleh. Kalau sebut wallahi lillahi ke apa, jangan, itu sumpah nama Allah. Tak perlu. Sumpah ni bukan main-main. Bila-bila masa tertentu je kita boleh bersumpah nama Allah. Ni nak jual barang Allah, barang apa? Jual sekilo berapa RM3, tak padan wallahi barang ni.
Jual nama Allah ni dengan barang yang RM30 je, RM2, RM5 je. Contoh, tak perlu. Sumpah ni dia ada bab lain. Jadi tak boleh kita senang-senang sumpah dengan nama Allah. Cuma nak ucapkan saya jual ni barang elok ni, tak bohong. Kalau tukar, kalau tak elok mai tukar balik, lagu tu boleh kita bagi jaminan. Tapi kalau kita nak kata wallahi lillahi, itu bab yang kita belajar 2 minggu lepas. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang ada cacatnya pada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan kecacatan itu. Oh ni saya jual ni, buah raya ni 5 biji ni elok, yang satu ni saya bagi je. Dia kata ini tak elok, kalau tak elok tu elok lah, tak elok tu saya bagi je. Oh dia tahulah aku beli tadi 5 biji ni 6 kilo, sekilo berapa, untuk harga dia. Yang ditambah ni, oh ni dia bagi di sedekah, contoh. Tapi dia bagi pula, oh ni yang elok ni sekilo RM10, yang tak elok ni RM5. Dia beritahu siap-siap dah. Ni man ni 3 kilo yang elok, sekilo yang tak apa-apa ni, contoh dia pun tahu, clear. Ni dah bantai, ni elok semua ni. Tapi dia nak bayar tu diselip pula yang tak elok, buh sekilo pula. Jangan. Kalau buat lagu tu, dia telah bohong dalam jual beli. Ini yang Nabi larang, tuan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat curang, kecoh, tipu daya tadi terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami, bukan dari umat Nabi Muhammad. Perbuatan berbohong dan tipu daya tempatnya dalam neraka. Tu dia, nauzubillah, tuan. Kerana kih nak jual apa benda, tuan, RM1 2, sekilo 2, RM100 2, RM1000 2, habis agama kita, neraka tempat kita, nauzubillah. Tak padan, tuan. Jadi kalau tengok balik benda apa, tuan. Okey, sikit lagi, tuan. Hukum berdoa dalam hati. Macam mana kita ni berdoa dalam hati? Hukum berdoa dalam hati. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan apa yang terlintas dalam batin umatku selama belum diucapkan atau belum dilakukan. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku adalah sebagaimana praduga atau prasangka hambaku kepadaku. Aku senantiasa menyertainya selama dia mengingatku. Maka apabila dia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hati. Dan bila dia mengingatku dalam keadaan ramai, aku pun mengingatnya dalam keadaan ramai, bahkan lebih baik daripada pengingatannya. Jadi kita ni, Allah ni dia akan tengok kita. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita dengan Allah pun tak ingat, mustahil Allah nak ingat kita. Hanya kita nak rasa, awak Allah tak bagi. Padan lah, kita mayang pun tengah langgang. Subuh pukul 6 tu masuk dah, 5.59. Mayang berapa? Pukul 7.30 baru mayang. Hujung-hujung, habis waktu dah. Rezeki kita pun boleh pun hujung-hujung, tuan. Nampak, tuan? Kalau kita tekan hak Allah, buat Allah yang suruh utamakan hak Allah, Allah utamakan hak kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Itu Allah beritahu. Prasangka apa kita tak pada Allah, Allah balas balik dengan sebaik mungkin. Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan, asalnya doa itu muncul dari hati. Adapun ucapan lisan adalah sebagai pengikut hati. Doa ni apa dah hati kita. Mulut tu ikut hati kita, tuan. Itu saja. Jadi perlu tak lafaz doa ni? Tak perlu lafaz. Kita berdoa dalam hati ni, angkat tangan, tak bunyi apa pun, hati ni minta. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapa yang menjadikan konsentrasinya saat berdoa pada pembenahan lisan saja, maka akan melemah munajat hatinya. Oleh karena itu, seorang yang berada dalam kondisi genting berdoa dengan hatinya, sebuah doa yang membuka pintu kesulitan yang ia alami. Kadang-kadang ni mulut kata lain, hati kata lain. Boleh juga. Tapi apa-apa pun dia mesti main pada dalam hati tu. Kita main kadang-kadang kabut ni, minta kepada Allah ni, minta daripada hati yang ikhlas. So dia main ikhlas ni hati. Tak kata mulut yang ikhlas. Tak ada. Pepatah kita pun tak kata mulut ikhlas. Orang kata hati yang ikhlas. Doa pun sama juga daripada hati, tuan. Yang sebelumnya tidak pernah terbetik dalam benaknya. Oleh karenanya, setelah kita mengetahui bahwa berdoa dalam hati tercatat sebagai pahala, artinya hukumnya boleh karena dikiaskan dengan zikir, maka dianjurkan juga untuk mengangkat tangan ketika berdoa, sebagaimana ketika memanjatkan doa dengan lisan kita. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah. Ia malu jika seorang mengangkat kedua tangannya, berdoa kepadanya, lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa. Dalil tuan, nampak dalil ni. Allah malu tuan. Malu macam mana? Dia tengok hamba dia angkat tangan, tiba-tiba Allah tak bagi apa-apa habuan kat kita. Apa yang kita minta? Macam kita lah, dia minta tangan masih sedekah RM1, RM2 contoh. Dia minta ni, nak bagi tak bagi. Mula Allah juga ni. Dah minta tuan contoh. Ni semua mas RM1 tak angkat tangan pun. Nak bagi tak tuan? Pakai doa lah. Tapi Allah tu kita berdoa tuan, angkat tangan, munajat kepada Allah. Bila angkat tuan, Allah rasa dia rasa malu tuan. Malu macam mana? Tak bagi pada hamba dia ni sebab apa? Berdoa pada aku. Ya Allah akan bagi tuan. Cuma bila bagi terpulang pada Allah. Lah minta dapat ataupun sat lagi boleh, ke depan boleh, ataupun dekat hujung nak meninggal boleh, ataupun ketika hidup tak dapat langsung. Akhirat ni baru dapat. Itu yang lebih baik. Dapat dunia mungkin habis. Kan dunia je dapat. Kita nak akhirat tu. Ataupun dapat dunia, dapat akhirat. Itu lebih baik. Dunia pun boleh kita doa, akhirat pun kita dapat tuan. Okey, last sekali tuan-tuan tajuk kita hari ni. Itu berkaitan dengan larangan menyimpan makanan asas kaum muslimin. Dari Ma'mar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyimpan barang maka ia berdosa. Menyimpan macam mana? Ada simpan barang. Nak beli gula sekilo, gula habislah Pak Coh oi. Tapi tu dia 4-5 gundi je dah. Mas 5 kali habis. Mas sebulan lepas tu ada gula. Ada. Tapi mahal dah sikit. Sebab apa? Ni saya boleh pun daripada orang ni, tempat dia tak ada dah. Dia kan tak ada. Dia yang simpan. Ataupun dia borong tempat lain, dia buat dalam gudang dia. Mai satu masa nanti sekilo RM6 tu dia 2 kali ganda kan. Nampak benda-benda lagu ni Nabi larang. Hadis Muslim. Ada yang bertanya kepada Sa'id, yakni Ibnu Musayyib, sesungguhnya engkau menyimpan barang. Dia kata, engkau ni menyimpan barang. Sa'id menjawab, sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan dari sini pun menyimpan barang. Cerita dia, sahabat-sahabat ni pun dia simpan barang juga. Macam mana ni? Dia habaq dekat ni dalil Nabi larang simpan barang tadi. Berdosa. Tapi pada masa yang sama dia pun simpan barang. Macam mana nak faham? Dia kata tapi dia simpan. Jadi adakah barang tu barang sama atau lain? Ihtiqar ni adalah membeli barang pada saat lapang. Tailor ni lapang, kita beli. Dia harga murah. Lepas tu dia simpan barang-barang tu sampai harga melambung. Contoh minyak lah murah kan, kita beli RM1.60, RM1 beli abang berapa ratus tan contohnya, liter buh dekat mana? Gudang. Satu masa nanti minyak jadi mahal, RM2.20, RM2.20. Kita boleh untung dah RM7 liter. Time tu kita keluar beli minyak kita. Contoh. Benda-benda ni pun sama juga. Walaupun bukan makanan, dia benda asasi. Gula, beras, panggil makanan rutin, tepung ke, semua-semua benda ni dia makanan asas. Minyak termasuk juga. Para ulama berbeza pendapat tentang bentuk ihtiqar tadi yang diharamkan. Adakah berlakunya pada semua barang ataukah barang asas saja? Bila tengok balik, hukum ini berlaku pada kalangan ahli ilmu berbincang. Mereka melarang menyimpan bahan makanan. Itu yang Nabi larang. Kalau kita pergi borong apa? Borong kain raya, semeter berapa, tu dia berapa elok kita ambil. Yang tu tak ada masalah. Sebab apa tu kain, orang akan beli selalu. Kan, setahun sekali. Ni apa? Ni benda yang guna hari-hari, keperluan. Beli apa? Dia borong benda macam-macam lah. Kalau benda lain tu bukan benda yang asasi ni, dibolehkan. Jadi cerita dia yang tak boleh ni apa? Benda makanan asasi itu. Beras ni, gula ke tepung ke, itu yang Nabi larang. Cerita dia tuan-tuan, kena berhati-hati. Orang yang jenis monopoli ni Nabi larang. Tengok monopoli apa dia beli tu. Kalau barang-barang yang keperluan asas, tak boleh dia monopoli. Kalau nak beli banyak-banyak, nak simpan, jual harga yang sama boleh. Ni tak. Dia niat dia tu nak naik harga sebagainya, nak kawal apa tu pasaran. Itu yang Nabi larang. Wallahu a'lam. Ada tanya tajuk ini tentang khiyar ni. Kemudian apa tu ihtikar. Khiyar tadi pilih. Ihtikar ni tentang makanan. Kita beli banyak-banyak, kita simpan. Itu yang tak boleh. Sebab apa? Menyebabkan di luar sana tak ada barang, jadi harga tu melambung. Nabi larang itu. Kira nak tanya untuk tajuk ni berdoa tadi ke? Dan ni kenapa saya berhenti kat ni? Pada tak? Ya, baik. Bab mega, okey. Ya. Okey.
Baik. Kita betul lah. Hmm. Kita jual berlimau lah. Buah limau. Okey. Bukan kita semua tu manis. Okey. Bila kita nak jual, kita ikan manis lah. Ha. Ikan manis lah. Nanti dalam buah tu Ada yang masak. Macam mana? manis tu. Ha. Kita kecoh tak kita habak lagu tu? Orang beli tu dia kita tipu. Kita Ha. campur. Okey. Macam mana cerita ada? Minyak kita ada tipu. Okey, terima kasih. Macam mana nak cerita? Jual buah tu kan. Buah ni limau ni sifat dia manis, ada yang masam. Kita habaq lah, ni saya jual buah ni. Makan. Manis-manis ni. Tapi kalau bahasa nak cantik, yang saya makan tu manis. Ayat tu lapik. Yang saya tak makan pada saya tahu. Jadi ayat begitu lah. Ni dak, semua ni confirm manis. Confirm manis tu disebut. Kalau saya main bambang ni baru sampai ni, elok. Saya duk makan tu manis dah. Main. Clear itu. Bila kita main makan semua manis ni. Sahih potong jari lah manis. Tu dia. Kaji orang kan. Tak kaji tu dia baru tu basah. Bayang itu yang kata bohong tadi. Orang pun tahu jual buah bukan semua ni yang elok sungguh. Tapi orang marah tu, harga mahal tapi jual belagak. Lepas tu bila tank ni kata semua elok, tank nak tukar tak boleh pula. Tu jadi untuk orang marah. Cuma kita beritahu lah, saya jual ni buah ni semua manis insya-Allah. InsyaAllah ke apa boleh kata tu. Cuma kalau tak manis tu mai tukar ke apa. Clear. Itu sebab kita jual benda kita tak nampak. Kalau kita jual jenis pasu bunga nampak, ni 5 pasu bunga, ni retak, tak elok. Kita boleh nampak luar. Buah ni kena buka, kena rasa. Jadi timbang taruh lah. Jadi tak ada masalah. Kita jual cara elok, kita nak bohong pun. Tapi kalau tak manis, tukar sebagainya. Kita bagi garanti gitu. Boleh itu, tak ada masalah. Cuma jangan kata wallahi manis semua. Mana boleh kita pun tak nampak benda dalam. Jadi Moriah pun ada berapa jorang. Beli sekilo RM30. Tu dia tak ulas aja. Jenis pangsa macam mana lah. Kita pun tak tahu dalam. Itu dah wallah alam. Jadi orang pun tahu nak beli benda tu. Dia tahu dia ambil risiko. Allah alam. Ada tak nak tanya lagi? Tak ada, saya berhenti dekat ni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.